200 tahun yang pertama sejarah Islam tidak ada isu. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin. Saya lepas tonton satu video daripada Mufti Abu Lai dalam bahasa Inggeris, jadi saya nak berkongsi dengan follower-follower yang mungkin tak dapat ikut dalam bahasa orang putih, jadi saya akan cuba rumuskan dalam bahasa Malaysia. Jadi saya buat ini adalah secara akademik untuk sesiapa yang ingin mengetahui. Dia bukan satu pegangan yang kita cuba kembangkan, ya. Kerana kepada saya belajar tentang sejarah perkembangan Islam adalah penting. Dia satu fardu kifayah, kerana hari ini kita sudah 1443 tahun hijrah, sejak tahun hijrah lah, zaman Nabi Muhammad SAW. Banyak benda tidak ada masa itu, sekarang ada. 200 tahun yang pertama atau 170 tahun yang pertama tidak ada tafsir. Tidak ada kitab tafsir. Sekarang kita ada kitab tafsir dan ada beberapa hukum berkaitan dengan tafsir, bahawa sesiapa bukan dengan mudah dibenarkan mentafsir. Mesti tahu bahasa Arab, mesti tahu bahasa harf, mesti tahu sampai bahasa sastra klasik Badui, mesti tahu asbabun nuzul, mesti tahu ayat mansub dan nasakh. Ini diberitahu oleh Syekh Sufi saya sendiri pun. Kita wajib tahu bahasa Arab, mesti tahu tafsir Jalalain, ya? Dua imam besar Jalal, tafsir yang tradisi yang tidak ada kontroversi. Masa 200 tahun yang pertama digelarkan zaman Salafi, umat Islam tidak bergaduh bab akidah. Tidak ada keluarkan hukum-hukum atas akidah. Tidak keluarkan apa yang dinamakan sifat 20. Tidak keluarkan apa itu sifat Allah pun. Cuma mereka tak labelkan awak ni Sunni ke, awak ini Syiah ke, awak ni Mu'tazilah ke, awak ni Asy'ariyah ke. Label tak wujud masa tu, cuma mereka ada mungkin penafian, menyatakan kita bukan Khawarij, atau mereka tidak mengkafirkan orang lain. Mereka tidak menuduh seseorang itu keluar Islam. Zaman 200 tahun pertama, orang Islam masa itu mereka tahu Quran kerana kebanyakannya Hijaz, Arab. Mereka tidak mentakfirkan orang lain. Mereka tak kata dia ni terkeluar ni. Atau mereka menapis seseorang itu ikut hukum. Dia ni bukan mazhab ini. Dia tak buat lagu ni. Dia terkeluar. Dia tak hafal sekian. Waktu 200 tahun pertama Islam, tidak ada soal perlu belajar akidah sekian. Cuma tahu Allah itu siapa, baca Al-Quran, beriman kepada Allah, dan tak gelar mereka pun orang beriman. Mereka gelar wa ana minal muslimin. Siapa awak? Apek ni ikut mazhab mana? Ana minal muslimin. Apek ni revert ke? Wa ana minal muslimin. Apek ni ada guru ke? Wa ana minal muslimin. Saya seorang Islam. Inna mu'minina ikhwan, Allah kata dalam Quran. Jadi kami ini bersaudara. Begitu. Cuma mungkin kita kata 200 tahun yang pertama itu politik lah. Sejak Nabi wafat tu dah ada perpecahan, ada perang, pedang hunus oleh sahabat terhadap leher sahabat, bunuh-membunuh kalangan sahabat berlaku. Tapi dalam bab akidah Islam tak timbul. Bab pergaduhan mazhab tak timbul. Sehingga pada 200 kemudian, dia bermula dengan satu isu. Ini dibangkitkan oleh Mufti Abu Lai yang mengkaji sejarah. Kalau dia salah tak apa, saudara pergilah kaji. Tapi jangan suruh orang lain jangan kaji. Ini prinsip
Awak nak suruh jangan bincang hal ini. Kenapa tak boleh bincang? Bukan saya paksa orang dengar. Cuma, kenapa awak sendiri tak pergi pelajari? Ada orang suruh kata awak tak layak untuk tafsir. Saya setuju. Kenapa saudara tak pergi belajar tafsir? Oh, dia pun tak layak. Bagaimana kalau saudara bawa seorang ustaz yang kita boleh rujuk? Macam Ustaz Mu'in lah. Mungkin orang kata dia wasabi. Bagaimana kalau ustaz, siapa lagi? Siapa ustaz yang boleh ya? Mufti Perlis? Dia wasabi. Tak apa, maksud saya, ilmu ini ada orang macam ni minat mengkaji. Bukan untuk menuduh sesiapa. Tapi saya pula dituduh. Jadi saya mempertahankan diri dan menyatakan, silakan saudara memimpin saya. Saya ikut. Show me the way. Kalau saudara boleh tunjuk saudara lebih memahami ayat, boleh mengupas tanpa emosional, boleh jawab soalan-soalan saya yang terperinci mengenai bahasa, mengenai harf, mengenai sejarah. Saya murid yang setia. Saya sepanjang semua hidup memang nak cari guru. Dan saya berdoa kepada Allah, berikanlah saya ilmu ini. Ya? Dan saya dibawa dari guru ke guru, tanah ke tanah, bumi ke bumi, mazhab ke mazhab, tarikat ke tarikatnya, jamaah ke jamaah. Yang sekarang beginilah, mencapai seorang diri. Jadi, 200 tahun pertama, no issue, sehingga timbul satu soalan. Dan soalan ini memulakan segalanya. Memulakan penginstitusan Islam. Memulakan pemazhaban. Memulakan menebalkan kitab-kitab. Memulakan mula menghukum ini. Mulakan ada hukum begini, ada wajib, ada haram, ada sunnah. Memulakan hukum kita ikut Quran, lepas tu dalam Quran kita ikut hadis yang sahih, kalau tidak dalam hadis sahih kita ikut ijma' ulama. Masa zaman salafi tak ada, lepas tu kita ikut qiyas, ulama keluarkan fatwa dan sebagainya lah. Jadi kita minat dari segi sejarah, how did it all begin? Bagaimana dia bermula? Dia bermula dengan satu isu. Isu itu ialah perbincangan atau soalan, apakah Quran ini makhluk atau tidak? Quran ini kalamullah. Apakah Quran ini, kalam Allah ini dicipta atau tidak? Dulu 200 tahun tak ada orang fikir. Sebelum 200 tahun tak ada orang tertanya. Nabi tak pernah timbulkan. Sahabat tak pernah timbulkan. Tabi'in tak pernah timbulkan. Tabi'in mentabi'in tak pernah timbulkan. Akhir 200 tahun itu mula seorang bertanya, seorang alim bertanya, dan menurut Mufti Abdul Lain, mereka ikhlas. Mereka bukan tujuan nak tanya itu untuk nak porak-poranda. Kebanyak kita sangka baik dan kita percaya sesiapa yang tanya satu soalan, dia ada niat baik. Tetapi masalahnya timbul bila nak bagi pendapat. Is the Quran created? Apakah Quran ini dicipta? Mula fikirlah. Kata dicipta, makhluk ni selain dari Allah, makhluk lah. Quran ini kalamullah direct, tidak melalui penjenahan orang lain, tidak melalui dia lalu lidah Nabi tapi bukan dari dia. Dia bukan ada satu orang pergi editkan balik ayat-ayat Quran. Ini kita percaya. Kalau begitu kalam Allah ni tak terciptalah. Dia adalah Allah. Kalam Allah dia adalah qadim. Timbul pula soalan. Kalau dia qadim, kalau dia kalamullah tu qadim, sini Allah, feeling kalam Allah. Apakah dia dua sama? Pula satu sama ke tidak? Kalau dia qadim, dia mesti sama lah. Bagaimana dia boleh sama? Ini kalamullah. Ini Allah. Ada Allah pada zatnya. Apa ini panggil kalam? Bermulalah istilah sifat. Oh, kalam Allah ini sifat Allah. Mulalah.
Ar-Rahmanir Rahim, sifat-sifat Allah. 200 tahun yang pertama, tidak timbul ini sifat Allah. Istilah sifat tidak diberikan. Macam zaman kita dulu, zaman dulu-dululah, tanah Melayu ke apa, ada berapa barang atau berapa benda dia orang tidak timbulkan ini apa, itu apa. Orang amalkan saja. Ya? Macam soalan, di mana Allah? Tak timbul. Allah ada di mana-mana. Tidak timbul kenyataan itu. Sifat 20 tak timbul. Jadi, menarik ialah, Mufti Abdullah kata, sifat Allah itu mula diungkapkan 200 tahun kemudian dan oleh seorang bermakna Abu Asy'ari. Akidah Abu Asy'ari. Sebelum tu tak timbul soal akidah. Abu Hanifah pun, dia cerita Abu Hanifah, antara mazhab yang masyhur, paling ramai pengikut Abu Hanifah di dunia. Rosya ke India ke Turki apa kan. Dan Abu Hanifah ni bukan ahli hadis. Dia bukan ahli hadis, dia diserang oleh banyak grup. Kemudian dia diserang, awak bukan hadis, awak tolak hadis. Abu Hanifah ni dia diserang. Diserang cara mulut lah ya. Adalah, kita tak mau masukkan itu, cuma kita kata Abu Hanifah dianggap bukan ahli hadis. Jadi sesiapa yang bincang hadis, dia tolak mazhab Hanafi ya. Adapun saya dengar Abu Hanifah ini akan periksa hadis. Ulama-ulama Abu Hanifah ni akan periksa hadis. Akan kritikal tengok. Mereka ada dua kriteria. Satu, apakah hadis ini bertentangan dengan ayat Quran. Macam surah Al-Maidah, anjing itu dilepaskan. Begitu, tak payah disembelih kalau dia tangkap ayam hutan. Allah dalam surah Al-Maidah ayat 4 kata halal dimakan. Jadi semua hadis mengenai anjing ni najis ditolak lah. Mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Imam Malik. Tapi Imam Malik tidak diserang. Imam Malik tidak dikritik. Kenapa? Kerana Imam Malik amirul hadis. Imam Malik ini dia macam syekh besar hadis. Dia banyak mengubur hadis, dia pakar hadis. Cuma dia tak menghukum ikut hadis sangat. Dia lebih menghukum ikut yang tak bertentangan dengan Al-Quran. Ini secara kasar. Nak terperinci orang nak argue tu, not my point lah. My point is nak beritahu bila bermulanya institusan Islam. Bila bermulanya dan bila orang sebut pintu ijtihad tutup. Siapa yang ungkap ni? Siapa yang letak ijma' dan qiyas? Siapa yang kata Sunni wal Jamaah? Abu Asy'ari. Semasa, kerana dia kata Abu Asy'ari ini adalah Mu'tazilah. Asalnya Mu'tazilah. Ayah dia Mu'tazilah yang masyhur. Tetapi dia bergerak. Bercanggah sikit yang Mu'tazilah. Gerak ke tengah. Dia mula menulis. Meneballah kitab. Cuba menerangkan tentang akidah. Mula tebal lah buku akidah. Mula tebal buku akidah. Mula timbul lah. Sifat 20. Sifat tu mula lah. Dan mula menyatakan lah, kalau awak tak beriman rukun-rukun ni, awak terkeluar. Dulu tidak. Dulu kata aku bukan khawarij. Aku tak kafirkan sahabat. Dulu tak kafirkan sahabat, tak menyerang sesama orang Islam. Tapi sekarang bila dia menyatakan inilah yang benar, mungkin dia ikhlas. Kita percaya dia ikhlas. Tapi bila orang dapat sesuatu definasi yang tetap, mulalah menapis, mulalah membezakan. Dia tak ikut ni. Dia terkeluar. Mula serang menyerang antara satu sama lain. Saya ingat isu tadi yang kata Quran ni qadim ke makhluk, perang. Sembelih antara satu sama lain. Saya ingat satu cerita masyhur seorang khalifah, bila lantik seorang qadi, dia pergi tanya soalan tu. Sebelum saya lantik awak jadi qadi, saya nak tanya awak, Quran ni dicipta ke tidak? Tapi qadi jawab ni cukup menarik. Dia kata, ini tak pernah timbul 200 tahun pertama. Nabi tak pernah bangkitkan. Sahabat tak pernah bangkitkan. Al-Quran tak pernah bangkitkan. Tabi'in tak pernah bangkitkan. Tabi'in man tabi'in tak pernah bangkitkan. Awak nak bangkitkan? Khalifah tu sedarlah. Lantik dia juga tadi. Kenapa timbulkan polemik? Gaduh. Kan gaduh banyak. Ada doa kuno ke tidak?
ada talqin ke tidak. Ya? Kerana penginstitusan istilah bid'ah. Dulu tak ada sebut bid'ah. Bila satu orang kata apa-apa bid'ah adalah penyelewengan ke, rapat pada kufur ke, api neraka ke. Mulalah tengok kiri kanan. Nabi tak buat lagu tu. Faham tak maksud saya? Faham Okey. Jadi, mulalah. Bila nak ambil air sembahyang, berapa kali sebenarnya? Sekali. Tapi ada hadis kata 2 kali. Ada hadis kata 3 kali. Dan Nabi suka pula belanja. 3 kali lah. Macam mana tentang sekali? Boleh tak sekali? Aku tak nak 3 kali. Macam mana pula Okeylah. Sunat. Tak buat tak apa. Dapat pahala. Siapa yang mula buat tu? Saya tak tahu. Ini kemudian. Ini semua kemudian. Ini sekarang saya tokok tambah lah. Idea daripada Mufti Abu Lai cerita ni sekarang saya tokok tambah. Kerana saya nak tahu. Siapa membentuk mazhab Syafi'i? Kalau ada kitab tolong bagi kapek lah. Yang saya tahu risalah tulisan Imam Syafi'i yang aslinya hilang. Pengikut ke orang kemudian tulis. Saya tak tahu ya pengikut ke, anak murid ke. Kita assume anak murid. Saya tak assume. Saya tak main menuduh atau tanggap begitu saja. Saya nak proof. Ini akademik Saya dah tahu akidah saya. Orang kata, apa ini apa? Ana minal muslimin. Saya taat. Saya sujud kepada Allah. Saya tak bersekutukan Allah. Begitu. Apa mazhab mana? Syekh Sufi saya kata, masa amal Madinah, masa Allah istiakan antum khairutu ummah, anta paling baik di kalangan umat, tak timbul mazhab. Masa ayat turun, antum khairutu ummah kepada orang Madinah, di dalam Madinah Munawwarah yang bercahaya, bukan kerana banyak lampu. Bercahaya. Mungkin aura. So, ada orang kata saya belajar sifat 20, tapi saya tak pegang. Bukan saya tak pegang sifat 20, saya tak ulangi balik sifat 20. Saya tak asyik hari-hari pergi hafal balik sifat 20. Saya belajar Quran, kerana di sini kata tak timbul pun sifat, jadi saya mendalami ayat-ayat Allah. Saya terdebu atas yang dikatakan sifat-sifat Allah. Allah Rahmanir Rahim. Kepada maksudnya, iaitu Allah innahu kana tawwaba. Kepada dia semua kita berpaling. Atau untuk dipaling. Innallahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita datang, lillahi kita semua kembali kepada Allah. Itu saya pegang. Intan sallallahu yang suruhkum. Siapa bantu urusan Allah, Allah bantu urusan kamu. Wasif sabit aqdamakum. Saya pegang itu. Saya pegang, kita namakan benda aktif. Kita namakan dia perkara aktif. Saya aktifkan tu hidup saya. Jangan bunuh anak, ramaikan anak, rezeki kamu. Itulah, saya tak ada definisikan ini hukum ke, pakai kondom ini makro ke, atau tambang beranak ni haram ke. Saya tak timbul. Saya simple je. Tapi sekarang, saya tengok ada problem yang saya nampak. Kepercayaan saya rasa perlu dipersoalkan. Dan saya tengok banyak resisten kerana menganggap lawan adat. Yang mati anak, jangan mati adat. Itu saja. Tapi last point daripada Mufti Abu Lai ialah tentang, walaupun ikhlas para alim ulama tu, tapi dia melibatkan kuasa. Dia menguasai keadaan. Dia bagi contoh, katakan you cakap, tadilah solat lah senang. Wuduk ni 3 kali. Jadi orang pun perhati tau. Dia buat 3 kali ke tidak. Ni, taukin ni tak boleh. Nabi tak buat taukin. Contohlah. Orang tengok taukin. Orang buat tahlil lah. Mulalah tu. Tak boleh ni. Nabi tak buat. Mulalah bergaduh, bercanggah. Saya tak buat. Saya nak beritahu lah saya tak buat. Tapi bukan kerana hujah wasabi. Okay. Bukan kerana hujah wasabi. Saya tak meratib. Itu pun tak ada orang hujah. Tarikat meratib. Mazhab semua ada meratib. Wasabi pun ada meratib. Apek tak ada. Apek ada cara tersendiri. Pula dah.
Atau saya cakap tak ada lah. Macam 200 tahun pertama, I'm not this, I'm not that. Who are you? I'm not this, I'm not that lah. Then who are you? Bergaduh Tapi bila kita sebut sesuatu, dia ada power. Yang apa sebut sesuatu kan, dia akan diterjemahkan sebagai satu seruan yang boleh melabelkan seseorang dan mulalah berpecah. Mulalah ada ketasuban. Faham? Jadi itulah secara ringkas dan ini amat menarik. Dan saya minat tu. Sekarang persoalan kepada saya ialah siapa cipta mazhab Syafi'i? Saya percaya bukan Imam Syafi'i. I believe bukan Imam Syafi'i kerana banyak ratus tahun kemudian mula istilah-istilah ni keluar. Kenapa ini penting? Kerana saya tak mau salah ikut. Kenapa Apek tak mau salah ikut? Ikut je lah ya. No. Saya nak yang suci. Saya nak ikut yang pristine. The real Islam. Tak nak tahu lah. The real Islam. Macam ada unreal Islam. Saya nak rapat kepada Allah. Macamlah orang lain jauh dari Allah. Kadang-kadang kita tak. Tapi saya nak apa. Saya tak adalah sampai macam wasabi lah. You ada basuh telinga ke tidak. You masuk air kat hidung lah. Saya ambil air sembahyang simple aja. Saya ambil air sembahyang simple. Yang basuh-basuh lah. Dia kata sapu. Kepala saya sapu lah. Telinga saya basuh je. Alah, sekali harum. Ya. Kaki Quran sebut kat tumit, saya buat lah kat tumit. Sampai sipu. Saya buat sipu. Lepas terjun masuk. Jadi, saya... Itu bukan penting. You tak akan dapati Apek. Pergi bincang perkara kecil-kecil. Sembahyang berapa kali? 3 kali ke 5 kali ke? Penting ke solat? Saya lakukan solat. Tapi saya tak adalah sampai penting sangat ke kepada saya. Saya lakukan solat. Okay? Tapi saya tak pergi soalkan benda remeh-temeh lah. Saya soalkan benda pokok. Banyak daripada kita hidup susah. Banyak daripada kita hidup dalam keadaan tertekan. Ya? Masa pandemik 2-3 tahun ni menunjukkan ramai tertekan. Dan saya terkejut. Mereka menggelabah. Mereka lari. Saya terkejut kerana mereka tak ada panduan Al-Quran. Mereka main kutip saja ayat. Selama ni mereka main hafal saja. Saya surah Al-Mulk ni setiap hari baca. Saya surah Al-Kahfi setiap hari baca. Tapi mereka masih panik. Saya sedar mereka sebenarnya baca saja. Tak tahu makna. Bila saya baca surah Al-Kahf, masa tu saya di Kota Kinabalu. Betul-betul baca surah Al-Kahf kan? Kata baca surah Al-Kahf berdepan dengan Dajjal. Jadi saya bacalah surah Al-Kahf dengan betul-betul. Bila saya baca tu, saya dapati banyak meaning dia. Dan saya dengar, saya Google, Dr. Mazhar bagi tafsir. Cantik tafsirnya. Al-Khaf. Dia bukan Al-Khaf ni. Al-Khaf. Ad-Dajjal. Al-Quran. Tapi dia sebut bahawa umat Islam, orang beriman, Nabi tak lari dari perjuangan. Ini amat signifikan. Jadi apa tu Al-Khaf? Kena pergi dengar baliklah video Dr. Mazhar mengenai Ashabul Khaf. Okay? And then I dapati ada orang nasihat, kalau tak ada buku Quran betul, sebenarnya ini semua mainan syaitan iblis. Tidak ada Dajjal. Tidak ada agenda 21. Tidak ada yang lain-lain, tu ilusi. So, I pegang tu. Kerana dari sejak saya masuk Islam, saya tahu tentang kisah iblis ni dan Adam. Saya tak lari. Dan saya beritahu pengikut-pengikut saya, jangan lari. Allah bersama kamu. Dan saya tahu ayat-ayat tu yang Allah bersama kita. Saya tahu. Allah tak akan beban kamu lebih daripada awak boleh pikul. Itu saya tahu dari lama dulu. Alhamdulillah. Dan Allah tidak zalim. Dia tak akan menzalimi kamu. Tak akan menzalimi sehelai rambut kamu selagi kamu beriman. Saya dah tahu ayat tu dan saya pegang ayat tu. Jin apa sihir pun saya kata tak ada. Dan saya pernah selesaikan 2 kes. Kononnya sihir dan jin dan tuyul. Saya dapat ini sikit lah. Yang kepada saya pokok ialah umat, sahabat-sahabat saya, kenalan saya tidak membaca Al-Quran. Itu sebab saya cuba distribute Quran yang kos cetak RM10. Siapa nak boleh PM saya, tapi saya tak boleh distribute. Mereka awak jumpa saya. Saya sekarang berada di Klang. Lepas ni saya balik Putrajaya. Siapa jumpa saya, ambillah RM10 kos cetak, saya passing. Kalau you asnafkah, saya bagi percuma sedekah. Dan
Kalau nak distribute, dihantar melalui pos, boleh hubungi Nisajen lah. Beli satu kotak Nisajen, boleh post yang percuma. Harga RM10 lah, Nisajen lain-lain lah. Jadi saya tawarkan itulah. Jadi bagi saya, umat kita ni tak tahu Quran ni saya anggap serius lah. Ini pokok lah. Quran ni surat cinta daripada Allah. Saya dah cerita lah. Jadi saya tak mahu ulangi. Cuma saya berharap kita ni kalau baca Quran lah, saya rasa confident lah. Banyak benda clear. Masalahnya yang argue ni antara satu sama lain, masing-masing tak baca. Dia main ikut saja. Ustaz saya cakap begini, Ustaz dia cakap begini. Saya suka juga kempen untuk Ustaz Mu'in lah, sokong Ustaz Mu'in. Kalau dia mengajar Al-Quran, dia mengajar tadabbur Al-Quran. Saya ada duduk dalam satu sesi dia. Dia menguatkan lagi saya pegangan kepada ayat yang kata mereka ingati Allah semasa berdiri, semasa duduk, semasa berbaring, lalu memerhatikan kejadian di langit dan di bumi, lalu berucap, Subhanaka, maha suci engkau, tidak engkau jadikan semua yang sia-sia. Saya dah tahu itu dari dulu. Itu sebab saya anggap zikir adalah sains. Ilmu itu adalah zikir. Tapi Ustaz Mu'in menguatkan dengan tanya soalan. Ada tak kamu lakukan? Ada tak kamu perhati langit, kejadian di bumi? Dan jika kamu tak perhatikan, Ustaz Mu'in, kalau saya tak dengar silap, tapi boleh rujuk pada dia, dia kata, engkau tak lakukan zikir sebagaimana ayat ini. So, niat saudara ikhlas, niat mana-mana ustaz nak mengajar tu ikhlas. Masalahnya kita masih tak tahu baca Quran. I don't care kalau you pergi tahfiz. Saya banyak tanya budak tahfiz. Tak boleh beritahu saya apa maksud Malik Yaumiddin. Ini serius. Hanya satu keluarga Irwan. Keluarga Irwan, anak dia semua tahfiz-tahfiz. Dia belajar sendiri. Dia usahawan walaupun dalam PKP. Dia cukup genius. Kos catur. Dia kata, anak dua aku ni tahfiz ni. Wan. Tuan, ini dua anak aku tahfiz. Okey, aku nak test. Bukan aku test dia baca bacaan. Aku test dia maksud. Apa maksud surah Al-Mulk. Satu anak tu boleh jawab. Saya kata ayat kedua. Dia boleh jawab lah. Lazi khalqu mauta wa haya. Untuk menguji siapa. Ayyukum ahsanu amalah. Dia boleh beritahu lah untuk menguji siapa yang baik ni dengan maut. Okey, cukup. Ni jin ada ke tak ada? Satu tu baca surah jin, tapi dia baca maksud saya. Kata apa rumusan? Dia boleh baca lah dalam surah jin ini. Jin ni dengar ayat Allah. Kan? Okay lah, I convince lah. Bukan apa nak test you seluruh Quran ni. Ya? Semua nak confirm lah you know the Quran. Kepada saya, kepada Pek, kalau you know the Quran lah, you baca Quran lah, it is for you lah. Ini adalah mukjizat Allah untuk setiap daripada kita, Apek sekali. Kalau baca tu kan, dia message direct. Tak perlu tafsir, tak timbul tafsir 100 tahun pertama. Orang pegang Quran ini ialah perhubungan, alat perhubungan antara kita dengan Allah. Tapi hari ini orang dah ganti dengan solatnya. Solat tu bukan tak penting, jangan silap dengar. Tapi solat dia tak tahu apa dia baca. Allahu Akbar kabiru, alhamdulillah katsiran, subhanallah, ibu kata wasilah. Apa maksudnya? Lepas solat, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallal hayyul qayyum. Apa makna? Lahumukus amdu yuhyi yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tanya, puan apa makna? Tak tahu. Dek, apa makna? Tak tahu. Saya implement cuba dengan anak-anak saya masa saya didik anak saya besar tu. Saya ulangi balik ke mereka lah. Mereka selalu lupa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa makna? Yuhyitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahumul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita tahu makna dia, dia power tau. Tak boleh goncang iman kita. Biiznillah, tak boleh goncang. Datang apa pandemik lagi, round 2 ke round 3, bukan saja Apek bersedia, Apek menyahut. Nanti awak akan susah. Alhamdulillah, semoga Allah terimalah ya pegangan saya. Nanti mati. Allahu Akbar. Saya menunggu saat kembali kepada Allah, rindu kembali kepada Allah. Begitulah. Hasil, saya boleh kata hasil daripada saya mengamati janji-janji Allah, ayat-ayat Allah memanggil kita, dan pengisytiharan Allah. Aku adalah penguat kuasa, lahum mulk. Siapa penguat kuasa? Allah tanya. Di akhirat, di padang mahsyar, di hari Yaumiddin, Allah tanya, mana yang kamu ambil sebagai sekutu?
apa mereka bisa fikir? Saya tak pernah baca Quran lah, ya Allah. Tidakkah kamu menggunakan akal? Walaupun you tak ada Quran, you tak beramal, you atheist ke apa, tak apa. Do you have the intellect? Kepada Acong, siapakah, tak kira you Mark Zuckerberg ke, Bill Pagar ke, what? Agama apa? Taat kepada Allah. Dia akan disoal lah. Tidakkah kamu menggunakan akal? Do you have akal? Takkan dia cakap, aku tak ada akal. Apa kena menggunakan akal? Akal lah. Setiap kita bicara ni, saudara yang mendengar ni, gunakan akal. Betul ke dia ni? Dia ni tahu yang mana? Akal lah tu. Tengok sijil. You kena guna akal untuk tengok sijil. University. University mana? UiTM. Ni Stanford. Ini Oxford. Dia tengah guna akal lah. Mana lagi tinggi ya? Mana lagi beratnya? Akal lah tu. Pergi sekolah, belajar. Timbangan. Pergi sekolah, mengira. Mengenal. Akal. Okey. Tak ada orang tanya soalan. Nak tanya apa? Okeylah, cuma jangan troll lah. Tanya dari segi nak ilmu, jangan cuba tanya nak mengajar. Jangan you ada sumber. Ya. Dan sebagainya lah. Terima kasih. Saya akan load ke YouTube. Bila dapat wifi line, mungkin di Putrajaya nanti malam ke besok. Dan saya akan terus setiap hari, kalau boleh, memberikan live untuk membangkitkan atau menyuruh sahabat-sahabatku untuk tadabbur Quran, untuk membaca Quran, dan jangan takut membaca Quran. Kalau takut, sila jumpa Ustaz Muin. Anda tanyalah Ustaz yang anda paling dekat, bolehkah Ustaz saya baca Quran? Terjemahan Quran. Terjemahan Quran itu disahkan oleh KDN, oleh JAKIM. Boleh baca, bagaimana kalau saya tak ada guru? Allah jamin. Ar-Rahman alam al-Quran. Ya Ar-Rahman, dia mengajar Quran. Bagaimana kalau saya tak yakin? Tak yakin macam mana? Saya tak boleh jawab lah. Saya tak confident dengan Quran. Hudal zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah dah istilah. Itulah kitab, tak ada syak dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Masih tak yakin? Aku nak tunggu Ustaz tanya, mana tahu silap. Bolehlah tanya Ustaz, bacalah Quran. Macam zaman Katolik, Roman Katolik Eropah, jangan baca Bible. Siapa baca Bible, dia syaitan. Begini kan, yang jadi Al-Quran. Apek dulu masuk Islam, kerana membaca Al-Quran, antara asbabnya membaca Quran. Kalau apek ada pendapat sedemikian ni, ada takutan macam tu, apek tak akan sentuh Quran. Kerana orang Kristian melarang apek sentuh Quran. Mereka beri amaran kepada apek, ini ayat syaitan. Satanic verses. Ini Salman Rushdie kan. Satanic verses. Muhammad, oh itu Nabi palsu. Orang Kristian tak sentuh lah. Saya sentuh. Saya sentuh. Saya tengok. Betul ke? Saya tak takut. Ada nanti apa tak pakai lampin ke, cawat ke, nanti awak kena ni virus ni. Saya kajilah apa tu virus. Kalau betul virus kena, mata awak dah kena, telinga dah kena, tangan dah kena, gosok aja dah kena. Dia berguna pelampin separuh tu, baik lampin habis. Contohlah ya. Lepas tu saya kaji-kaji dari dulu, saya dah tahu, saya belajar biologi. Virus itu adalah kawan. Dalam tubuh badan kita bertrilion sel virus kulat dengan bakteria. Dia ada fungsinya. Cuma manusia menakutkan orang lain. Saya tak takut kerana saya belajar sains. Sains mesti menang. Dan saya guna akal. Tapi saya kena ban. Demo tak guna akal. So, don't be afraid lah. Jangan takut. Allah bagi jaminan rezeki anda terjamin. Rezeki anda terjamin, tuan-tuan. Anda tak minta dilahirkan. Allah yang jadikan kamu. Dia pimpin kamu. Dia tahu rezeki kamu di mana yang lebih baik. Kamu dah minta. Dia bagi awak pergi sana. Tapi awak tak faham perjalanannya. Bukan awak tutup mata. Quran sebut kaji. Quran sebut memahati. You kena memahatilah. Senang Solutionnya baca Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.